Assalamualaikum. So hari ni nak buat video pasal MM. Macam mana nak jaga kita punya MM. Apa yang aku faham tentang MM. Jadi kalau ikut MM ni maksud dia money management. Tapi aku rasa benda yang aku nak ajar ni bukan pasal money management sebenarnya. Yang aku rasa yang aku nak ajar ni adalah risk management. Ni aku nak ajar sebenarnya risk management. Sebab biasa kalau kita buat bisnes ke, kita buat dalam pengurusan ke apa, management pengurusan. Bila kita buat dalam pengurusan, buat kilang ke apa ke semua, kita akan fikir macam mana kita nak kawal kita punya risk. So kita kena tahu lah, kita kena detect dulu apa kita punya risk. Kita kena cangkin lah, tengok apa kaedah-kaedah yang ada, apa benda yang benda kita boleh kawal, apa benda yang kita tak boleh kawal. Okay, contoh benda yang sekarang ni aku nampak sekarang ni ada 3 kot. Mungkin kalau aku ada terlepas pandang. So sekarang ni benda yang nak kena kawal ada 3 lah. So satu, benda yang boleh buat kita hidup lama, banyak kesilapan yang kita boleh buat apa semua benda adalah berkaitan dengan nyawa lah. Nombor 1, nyawa. Nombor 2, risk and reward. Nombor 3, teknik. So far yang ni yang aku nampak. Rasa macam ada lagi tapi mungkin nanti akan buat video lain lah kalau ada. Masa ni aku rasa aku nak terangkan pasal 3 ni. Okay, nyawa. Nyawa ni berdasarkan dah lama aku trade. Nyawa ni adalah nak tengok berapa banyak kita boleh buat salah. Contoh kita ada 100 USD. So dalam 100 USD ni berapa banyak kita boleh nak trade. Contoh kalau kita ambil 10 nyawa lah, kita nak ada 10 kali kita boleh trade. So maksud kita ada 10 nyawa. So kita kena bagi 10 lah. So maksudnya sekali entry, satu entry kita sama dengan 10 USD. Macam mana boleh dapat semua benda ni? Maksud dia 100 USD bahagi 10 nyawa sama dengan 10 USD risk. Kalau kita cakap kita nak 2 nyawa je, contoh 100 USD bahagi 2 nyawa. Maksudnya 2 kali kita boleh entry lah, 2 nyawa. Sama dengan 50 USD risk. Kena faham macam tu lah. So kalau kita nak banyak nyawa, berapa kita boleh buat? Kalau kita nak banyak nyawa, paling banyak berapa kita boleh buat? So kalau ikutkan 100 USD, kalau kita nak banyak nyawa, kita tak nak mati. Susah nak mati lah, bukan tak nak mati, liat dah nak mati. Kalau biasa main game ke, biasa main macam main perang-perang ke apa ke semua game ni, siapa yang boleh survive kat medan perang tu, dia menang lah. So nak survive dalam medan perang, nyawa kena banyak lah. Bila nyawa banyak, kita kebal lah. So sekarang ni kalau nak nyawa banyak, kalau 100 USD, biasa kalau kita ambil kita nak 100 nyawa. Sama dengan kita akan risk 1 USD je lah setiap kali entry lah. Kita akan risk 1 USD sahaja. So far inilah yang paling banyak nyawa yang boleh buat. Maksudnya 100 USD 100 nyawa lah yang saya pernah buat. Tapi kalau kita risk banyak, kalau nak cepat kaya, kita risk lah banyak sikit kan. Macam ni risk 50 USD, tapi nyawa kita sikit. Sekarang ni kita nak cerita survival. Untuk nak survival, kita nak kena konsisten lah. Untuk nak konsisten kat dalam market, kita kena survive. Kalau kita tak survive, maksud kita tak boleh konsisten. Sebab dalam trade ni, yang paling penting konsisten. Nak konsisten lama, kena banyak nyawa lah. Jadi kalau kita dah mati awal, memang tak boleh konsisten lah. Okay, ini cerita pasal nyawa. So, saya cerita pengalaman sikit lah. Berdasarkan, ada banyak lah benda yang saya belajar ni, apa semua benda. Contoh, macam DDNK punya style. Dia punya cara dia risk, contoh masa tu ada, dia suruh deposit 2000 USD. Dia suruh satu hari boleh trade 10% sahaja. Satu hari boleh trade 10% sahaja. So 10% bagi dengan 10%. Risk per day. Ni yang dia ajar. Kita punya modal, lepas tu risk satu hari maksimum 10%. So dalam 10% tu, DDNK cakap 10% punya risk ni, kalau satu hari kena bahagi dengan 10 bet. Bet ke bit? Rasa 10 bet kot. Ataupun 10 kali entry lah. 10 entry. Okay. So contoh lah. Contoh kalau 2000 USD. Kalau dah bagi satu hari 10% jadi 200 USD.
kita punya risk satu hari. Dalam satu hari tu, kita boleh entry 10 kali. So, bahagi lagi 10 lah. So, jadi 20 USD lah. 20 USD risk per entry. Macam itulah cara pembahagian dia. Dia 2 kali dia bahagi. Satu, bahagi untuk risk satu hari. Dalam satu hari punya risk tu, dia bagi risk untuk per entry pula. So, kat sini banyaklah nyawa dia. Perumpamaan nyawa dia jadi 100 lah. 100 nyawa. 100 kali kita boleh entry. Satu hari 10 kali entry. Lepas tu kita boleh entry sebanyak 10 hari lah. 10% per modal. 100 nyawa ni kira sedap lah untuk nak survive. Okay. So yang nombor 1 ni tadi. Yang ni saya belajar dekat stock market lah. Dia DNK ajar macam mana nak main stock option tu. Dia cakap option ni yang best dia option kalau kita boleh trade. Kalau contoh kita beli buy. Beli option buy tu entry risk kita 20 USD. So kita dah entry 20 USD. So kalau benda tu dia turun ke bawah. Turun sejauh mana pun ke bawah tu. Kita tetap akan rugi 20 USD tu saja. Option tu saja yang kita akan rugi. Tapi kalau dia naik ke atas. Kita beli buy dia naik ke atas. Berapa banyak yang persen dia naik untung tu. Leverage berapa banyak. Kita akan dapat semua tu lah keuntungan tu. Maksudnya dia dah set memang stop loss kita tu 20 USD sahaja. Tapi dia ada time. Sebab option ni dia main dengan time. Kalau kita beli option tu kita sewa satu hari. So satu hari lah. Biasa orang sewa satu minggu. Satu minggu mahal sikit lah. So kalau kita sewa option tu satu minggu. Kita sewa dalam 20 USD satu minggu. So dalam satu minggu tu selagi apa ni. Kalau benda option tu dia turun aja. Kita hanya rugi 20 USD tu je. Tapi sewa tu tetap berjalan. Maksud kita tak mati lagi. Tapi tiba-tiba hari besok, Selasa, hari Rabu, dia naik balik. Bila dia naik, so kalau kita close, kita dapatlah untung tu. Kalau kita tak close, kita biar je. Dia masih jalan macam tu je lah. Itu bestnya option. So memang kalau ikutkan memang nak belajar lah. Nak buat balik option ni apa semua benda. Bila dah faham technical analysis. Sebab masa tu belajar memang ikut indikator-indikator. Tapi dia punya yang best option tu dia macam full margin punya style. Tapi tak mati. Kita ada tempoh masa. Tu best dia lah option tu. Tapi cuma problem dia nak deposit tu memang mahal lah. Minimum deposit 2000 USD lah dekat Sazo Bank. So kalau ada duit memang akan buat lah benda tu. Lepas tu apa regulated dia apa semua kena ada ambil exam dulu. Kena ambil ni apa semua benda. Kalau exam tu lepas baru boleh trade. Kalau tak lepas dia tak bagilah trade option. Dia kena faham apa risk option, apa ni apa semua benda. Macam tu lah lebih kurang. Susah jugalah dekat Sazo Bank tu. Banyak lah dia punya cekadak dia. Kalau dekat MT4 ni senang. Deposit je 10 USD, berapa USD. Ikut suka hati. Tak payah pening-pening dia punya undang-undang dia ke apa benda ke. Trade je lah. Lepas tu kalau broker tu lari ke apa benda ke. Kita je lah yang ni. So kalau ada banyak duit tu memang fikir nak buat lah dekat option. Stock option. Macam intraday. Untuk nak buat intraday lah. Okay. So itu yang belajar dekat DNK tu lah. Dia punya teknik buat 100 nyawa tu. Cara pembahagian dia. Cara dia kawal dia punya risk lah. Dia maksudnya dia bahagi satu hari. Yang penting dia. Lepas tu dia 10 kali entry. Dia cakap kalau lebih nanti overtrade. Dia cakap jangan overtrade. Dia cakap kalau dah 10 kali tak kisahlah dapat untung ke rugi ke apa. So kalau rugi ke apa cukup je lah satu hari tu. Next lah. Tunggu hari esok pula. 10 entry lagi untuk esok hari punya. Tapi jujurnya memang ramai lah tak boleh nak kawal. Benda baru-baru kan, excited semua. Memang kalau boleh semua dah start letak lebih ni apa semua. Saya sendiri pun ni tak dapat nak kawal lah MM ni. Tapi bila dah ada pemahaman, dah ada kesedaran, dah ada ni apa semua benda. Kita nampak lah. Nampak cara nak kawal MM tu. Next. Kita cerita pasal risk and reward. Yang ni saya belajar dengan Adam Nordin. So banyak jugalah buka saya punya minda. Banyak juga benda yang aku belajar dengan dia. Aku start berkenan macam nak belajar naked chartnya trading system ni. Start aku kenal Adam Nordin. Dia cakap, macam ni ke cara nak naked chart? Maksud dia bagi tahu dia tak ada pakai pun indikator-indikator ni. Kalau dah pro, memang kita akan pakai naked chart lah dia cakap. Tapi dia sikit-sikit je lah dia ajar pasal naked chart. Support resistance ke apa ke semua benda tu. Simple-simple pasal trend. Tapi tak apa jelas sangat dia cakap sebab macam masih blur lagi. Tak berapa nak faham. Tapi bila belajar dengan Hanzo tu nampak macam clear sikit lah. Macam ni. Naked chart dia ajar satu.
Tapi sekarang ni nak cerita pasal risk and reward ni. Daripada risk and reward ni, kita nampak macam mana dia punya ayat yang ingat masa tu. Kalau kita faham risk and reward ni, kita tak akan MC. Kalau kita tahu risk and reward ni, kita tak akan MC. So risk and reward. Risk and reward dia cakap ada ratio lah. Risk and reward ratio. Faham konsep ni, kita tak akan MC. So risk and reward ratio ni ramai dah pun orang ajar ni apa semua, benda normal aja. Tapi cuma masa tu aku belajar dengan dia kan. So aku nampak cara penjelasan dia yang membuatkan aku pegang benda ni. Contoh kalau ikutkan risk and reward yang cantik, dia cakap ambil 1:3 lah. Risk and reward 1:3. Okay. 1 risk nisbah 3 reward. So apa yang membuatkan dia cakap macam, oh kalau kau amal risk and reward ni, kau takkan MC dalam hidup kau. MC tu tak ada. Perkataan MC tu tak ada dalam hidup kau. Kita orang tak faham juga. Kenapa? So dia bagi contoh. Salah teknik apa yang kita pakai. So kalau kita ambil satu teknik tu kita ambil win rate 50%. 50% ni orang cakap macam bodoh sangat lah. Ini macam gamble lah. Macam judi pula 50%. So kita ambil 60% lah. 60% win rate teknik kita. So dalam kebarangkalian tu nak bagi tahu yang kita punya teknik ni 60% kemungkinan kita akan menang, lagi 40% mungkin kita salah. 60% mungkin kita betul, 40% mungkin kita salah. So dia akan contoh kita buat jadual. Modal kita contoh 1000 USD. 1000 USD. So kita akan risk kan contoh 10 USD lah setiap kali trade. So ini contoh yang 1:3 punya lah. Risk and reward 1:3. Kalau nak 1:2 ke macam mana, itu kita buat yang contoh lain lah. Sekarang ni kita ambil contoh 1:3. 1:3 ni biasanya memang takkan MC lah. So kalau macam first kali kita trade, kita masuk 10 USD. Kita punya entry, win atau loss. Yang ni balance. Okay, first kali pertama, kita contoh kita ada 100 kali entry lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ada 100 kali entry. So sekarang ni saya tunjuk 10 dulu. Maksud kita ada 10 nyawa ataupun 100 nyawa lah. Kita ada 100 nyawa. So first entry kita 10 USD. Yang pertama kita loss lah. Kali pertama kita trade. Oh, kita loss. So bila kita loss, modal kita tinggal 990 USD. So first kita trade, kita loss. So kali kedua kita trade, kita risk 10 USD lagi. So kali kedua kita trade, kita pun loss lagi. Teknik yang kita guna ni, tak tahu teknik siapa ni kita pakai, tapi memang asyik loss saja teknik kita pakai ni. Modal kita dah jadi 980 USD. Kali kedua kita trade. Cakap ini memang malang betul lah kan. So kali ketiga kita trade, kita win lah. Asyik loss yang teruk sangat teknik ni. So kita guna teknik ni, kali ketiga kita trade, kita win. Kita tetap sama juga, risk 10 USD. Kali ketiga win. So kalau win, kita punya reward kita akan dapat 3 lah. Maksudnya daripada 10 USD kita akan dapat 30 USD lah. Kat sini contoh dia. Kalau kita risk 10 USD. Reward kita 30 USD lah. Ini masuk risk and reward. So kalau kita kat sini kita win, masuk kita tambah 30 USD lah. Kalau 30 USD, modal kita jadi, kalau 980 tambah 30, jadi 1010 USD. So balance kita jadi 1010 USD. So kali keempat kita trade, kita risk 10 USD lagi. So kita loss. Sebab teknik ni memang teruk sikit lah. So kita loss, modal kita tinggal 1000 USD. Lepas tu kali ke 5 kita trade lagi. Kita loss lagi kali ke 5. So modal kita jadi 990 USD. So kali ke 6 kita try lagi masuk entry. Kita percaya dengan teknik ni. Orang cakap teknik ni memang bagus. So kali ke 6 kita masuk, kita loss lagi. Kita berasa macam nak give up juga ni. Betul ke teknik ni? Kita risk 10 USD, kita loss lagi. So modal kita tinggal 980 USD. Kali ke-7 kita trade. Kita risk lagi 10 USD. Loss lagi. Asyik loss ni.
Lepas tu kita punya modal tinggal 970 USD. Kita pun dah start risau dah benda ni. Betul ke teknik ni orang cakap bagus tapi asyik loss saja. Kali ke-8 kita cuba lagi. Tak putus asa lagi, kita buat lagi teknik ni. Teknik Holy Grail katanya. Kita trade lagi guna teknik yang sama. Kita riskkan 10 USD. Kita loss lagi. So modal kita jadi 960 USD. Macam dah fed up lah pakai teknik ni. Tapi tak apa, kita teruskan lagi. Pakai teknik yang sama juga. Kita kali ke 9 kita trade. Kita risk 10 USD. Kali ni kita win. Baru dapat rasa win. So bila kita trade win. Kalau kita loss 10 USD. Kalau kita win, kita dapat 30 USD. So kalau 30 USD, kita dah win. Jadi modal kita jadi, capital kita jadi 990 lah USD. 990 USD. Lepas tu kali ke 10 kita trade lagi. Dan kali 10 alhamdulillah lah win juga. Kali 10 kita trade, kita win juga. Barulah kita dapat rasa macam oh mungkin lah okey lah teknik ni. So kita win, kita dapat 1020 USD. Kita tambah 30 USD. Jadi 1020 USD. So daripada sini kita nampak je ni. Ini baru cakap ada 10 nyawa lah. Kalau ada 100 nyawa, lagi banyak lah. So kat sini kita nampak macam mana. Yang kita nampak sekarang ni, kalau ikut daripada sini kita tengok macam teknik ni tak adalah bagus sangat teknik ni. Sebab win rate dia bukannya, ni orang cakap win rate dia 60%. Tapi kalau tengok gaya ni, ini loss 70% loss. 30% je win rate dia. Tak adalah bagus sangat. Teknik ni, teknik apa ni? Cakap Holy Grail kan. So kat dari sini sebab kita boleh survive lama konsisten ni. Sebab kita ada ni, banyak nyawa. Bila kita ada banyak nyawa ni, kita boleh konsisten lah. Lagi banyak nyawa, lagi banyak yang kita boleh konsisten nak buat. Tapi kalau tak ada nyawa, kita tak boleh konsisten. Lepas tu apa benda yang membuatkan kita ni susah nak MC bila kita buat risk and reward ni. Risk and reward 1:3 atau 1:2. 1:1 tak apa bagus sangat lah. Tapi kalau boleh buat 1:, lagi banyak, 1:10 ke, 1:, berapa ke, lagi bagus lah. So sekarang 1:3. Ini contoh untuk 1:3 yang modal 1000 USD. So kalau ikutkan ada 3 benda ni lah yang nak kena adjust. Satu, nyawa. Tadi kita cerita pasal nyawa. Berapa banyak nyawa yang kita nak kena ada. So lagi banyak nyawa, lagi lama kita boleh hidup kat dalam trade ni. So sebab tu kalau full margin, dia terus habiskan satu nyawa dia, tak berapa bagus lah. Nak full margin tak ada masalah. Tapi kalau kita ada modal lagi besar, kita boleh full margin. Kita boleh riskkan cakap okay 10 USD. So 10 USD ni kita full margin lah. Kita full margin lah untuk 10 USD ni. Kalau risk kita, kalau modal kita 100,000, kita punya nyawa tu kita buat 100 juga. So mungkin entry kita tu 100 USD ataupun 1000 USD. So 1000 USD tu full margin lah. Ataupun 100 USD tu full margin lah. So kalau kita loss, tak apalah, kita masih loss yang modal kita tu. Yang 100,000 tu baru loss 1000 USD ataupun 100 USD. Kita masih ada lagi 100 nyawa. So nyawa tu penting. Lepas tu kedua, risk and reward punya ni. Kalau kita kawal yang ni, dia takkan MC lah. Bila MC kita rasa tak tenang diri, rasa frust, rasa ni apa semua bila kita. Satu sebab nyawa kita tak banyak lah. Nyawa kita tak banyak tu kita tak tenang. Lepas tu cara kita risk and reward kita tu tak apa bagus, kita tak boleh nak grow account lah. Kalau nak grow account, risk and reward cantik 1:3 lah. Atau paling minimum 1:2 lah. Yang nombor 3, teknik. Teknik ni optional lah. Tengoklah nak jumpa mana. Ni orang cakap pakai teknik paling bodoh ni. Ni teknik paling bodoh, kita tak ada MC. Banyak kali kita trade, kita loss lagi banyak daripada kita win. 3 kali je kita win. Tapi walaupun 3 kali kita win, sebab RR kita cantik, risk and reward kita cantik, kita masih profit 20 USD. So kalau bayangkan kalau teknik kita tu bagus, win rate dia tinggi, kita masuk je betul, masuk je betul, masuk je betul. Lepas tu kalau kalah pun mungkin sekali. So bayangkan macam mana. So kalau kita nak cuba bayangkan, mungkin kita cuba try lah buat kat sebelah kan. Kita try buat. Saya pun tak pernah buat. Kita try buat. So modal yang sama lah. 1000 USD. So first kita trade, kita entry, kita win. Balance kita jadi 1030 USD. Second kita entry, kita win lagi. Modal kita jadi 1060 USD. So kali ketiga kita entry, kita loss. So modal kita jadi, kalau kita risk 10 USD, modal kita jadi, kita loss 10 USD lah.
Modal kita jadi 1050 USD. Kali 4 kita entry, kita win. Modal jadi 1080 USD. Kali kelima kita entry pun trade, kita win lagi. So modal kita dah jadi 1110 USD. Kat sini dah naik dah sampai 1110 USD. So kat sini kita boleh nampak ni kalau macam teknik kita tu power lah. Kalau kita punya teknik power, lepas tu kita punya risk and reward, kita pun jaga, nyawa kita pun banyak, so kita boleh survive lah kat dalam market ni. So ini contoh yang pasal MM ni lah, pasal risk and reward. Lepas tu yang pasal teknik, contoh tengok kat dalam video Rainer tu. Rainer bagi tahu teknik Holy Grail tu apa maksud teknik Holy Grail. Point dia nombor 6. Boleh tengok balik video Rainer tu, dia punya point nombor 6, dia cakap teknik Holy Grail. Teknik Holy Grail ni maksudnya kalau kita nak hebat kat dalam trading ni, macam seolah-olah macam dia nak cakap tu, kita kena ada 5 teknik ataupun 10 teknik. So modal kita tu, kita nak kena risk kan ikut teknik tu. Boleh faham tak? So contoh dia macam kalau dekat sini tadi, kita ada 1000 USD. So 500 USD kita risk untuk teknik Holy Grail nombor 1 ni. 500 USD kita risk untuk teknik ni. So lagi 500 USD kita risk untuk teknik ni. So kita tak tahu yang mana. So kalau salah satu teknik ni gagal, at least teknik yang nombor 2 ni kita berjaya. Sebab kita tak tahu teknik kita tu berjaya ke tak. So kita tak boleh ada satu teknik. Dia cakap untuk nak apa itu teknik Holy Grail. Teknik Holy Grail ni kena ada banyak teknik lah. Boleh pecah-pecahkan lah teknik. Berdasar ikut modal tu, kita letak modal untuk teknik ni berapa. Modal untuk teknik ni berapa. Jangan pegang hanya pada satu teknik. Sekurang-kurangnya 2 teknik. Dia ada tunjuk lah graf dia. Dia tunjuk berapa yang dia buat untuk teknik ni, berapa dapat untung. Untuk teknik ni berapa dapat untung. Lepas tu risk and reward dia cakap 80%. Dia punya setiap bulan tu win. Dia salah 2 kali je setiap bulan. Untuk teknik 1, teknik nombor 2 pun dia salah 2 kali juga. Boleh tengoklah video dia tu. Nombor 6. Tajuk video dia ni. I've been trading for 13 years. Here my best advice. Ni salah satu contoh lah. Ni ada banyak lagi video dia. Ni cuma baru lepas tengok kan. So tengok dia punya cakap ni. Teknik Holy Grail apa semua benda ni. Ni contoh cara dia jaga MM lah. So ada 3 lah. Entry, win and loss punya rate teknik. Lepas tu risk and reward lah. So kalau tengok dekat sini, macam sini nak cerita pasal nyawa. Entry ni nak cerita banyak nyawa. Lagi banyak nyawa, lagi bagus. Lagi kebal lah kita. Lambat nak mati. Lepas tu win and loss ni adalah kita punya teknik. Kalau teknik kita bagus, kita punya win rate kita akan tinggi. Kalau teknik kita tu tak apa bagus, kita punya loss kita bagi banyak lah daripada win. So balance ni macam kita punya risk and reward lah. So kalau kita risk 10 USD, reward kita dapat ni lah 30 USD kalau kita 1:3. Kalau 1:2 kita nak naik ni lah slow lah. 1:3 rasa cantik lah kot. Lambat lah sikit nak mati lah. Kalau 1:2 pun okey juga. Kalau win rate kita tu tinggi, okey je slow-slow naik macam tu. Tapi kalau win rate kita ni tinggi, lepas tu risk and reward kita pun tinggi, reward kita tu tinggi, lagi sedap lah. Itu yang kalau orang suka nak full margin tu, sebab dia nak risk kan kecil. Risk kan dekat pip tu kecil. Tapi bukan risk dekat pip tu yang nak diceritakan. Kita cuba nak kawal kita punya money management. Nyawa kita tu berapa banyak. Paling cantik 100 nyawa lah. Belajar dengan DDNK tu 100 nyawa lah. So ada je belajar IQ option, yang binary option tu. Kalau tengok cara AA buat tu, dia macam mana dia ni. Tapi dia dah pro. Dia buat IQ option tu, dia buat ada 5 nyawa. So 5 nyawa tu, kalau kita betul-betul hebat, kita boleh jaga kita punya 5 nyawa tu, memang boleh grow account tu laju lah. IQ option. Tapi masalah ramai orang tak pro lah. 5 nyawa tu sekejap je mati tu. Asyik loss. 5 kali loss berturut-turut, mati terus. Dia tak boleh 5 kali loss berturut-turut. Bagus ada dia punya teknik tu. Okey lah idea dia tu. Memang boleh grow. Tapi kita belum pro lagi kan. So kita belum pro, kita buat cara yang belum pro. Kita ambil 100 nyawa. Lepas tu kita grow slow-slow lah account tu. Boleh tengok balik lah video ni. Dia ada cerita semua pro tips ni. Contoh point nombor 1 dia cakap trading tu ikut current punya situation. Nombor 2 jangan doubt. Kalau doubt zoom out. Nombor 3 masih doubt lagi, stay out. Atau honor your stop loss. Honor stop loss tu maksudnya macam kita risk kan. Ikutlah berapa banyak kita nak risk. Kalau 10 USD lah kita risk. Banyak lagi. Lepas tu dia cakap go slow for go far. Maksudnya kalau kita jaga kita punya money management, kita boleh pergi jauh. Biarlah slow-slow. Janganlah nak full margin. Boleh tengok video dia tu. Okay, so kesimpulan daripada yang cerita dekat sini. Apa saya nak cakap untuk bahagian risk management ni. Ada 3 lah. 1 nyawa. 2 risk and reward ratio. 3 teknik. So kalau tengok dekat sini, yang ni nombor 1 nyawa.
Nombor 2 ni teknik. Yang nombor 3 ni risk and reward ratio. So kita buat possibility. Kita boleh buat dia punya possibility apa yang akan berlaku sekiranya salah satu fail. Contoh, ni satu, nyawa. Lepas tu teknik. Lepas tu risk and reward. Okay. So kalau kita tengok possibility kalau nyawa kita fail. Lepas tu teknik kita power. Risk and reward ratio kita pun power. So dia perumpamaan sama dengan apa? Dia perumpamaan dia sama dengan full margin lah. Dia perumpamaan sama dengan full margin. Maksud nyawa kita tak banyak. Teknik kita dah power. Lepas tu risk and reward ratio kita pun tinggi. 1:3 ke 1:, maksudnya kalau 1:3 tu power lah. Risk and reward ratio kita 1:2 tu normal lah. Maksudnya kalau 1:1 tu macam kurang sikit lah. Kalau ni teknik ni sama dengan teknik full margin lah. 1:10 contoh. Memang sedap. Tapi dia punya masalah nyawa kita tak banyak. Sekali kita mati, kita dah tak boleh nak hidup lah. So kalau macam 1:2 pun kalau 2 kali kita salah, kita habis lah. Ni contoh nyawa kita tak banyak. Nyawa kita fail, kurang. Tapi teknik kita power. Risk and reward ratio kita power. Dia jadi macam full margin. So kalau kita punya nyawa banyak, tapi teknik kita fail, tapi risk and reward ratio kita power juga. So yang ni kita perumpamaan macam newbie lah. Newbie yang boleh survive. So macam ni contoh dia. Sama dengan teknik yang nombor 1 ni lah. Sama macam yang teknik nombor 1 ni. Ini nyawa banyak. Risk and reward ratio bagus. Tapi teknik kita problem. So jadi macam kita punya ni, kita newbie lah. Newbie yang boleh survive lah. Kita payah nak mati. So kalau kita punya nyawa bagus, teknik kita pun bagus. Lepas tu cuma risk and reward ratio kita tak bagus. Kita buat 1:1 ke 1:, ni apa semua benda. So kat sini perumpamaan dia, kita ni macam orang yang bekerja keras lah. Atau pekerja. Maksudnya dia bukan style orang buat bisnes lah. Kalau orang style buat bisnes, dia orang mesti nak reward dia tinggi lah. Bukan businessman. So ini style ni memang penat lah. Kalau style ni penat, dia kerja keras, dia penat buat kerja banyak tapi tak ada untung. Ini kerja amal yang penat. Siapa yang biasa buat kerja faham lah macam ni kan. Ini macam sama macam ni lah. Sebab gila kita nak bisnes, memang kita nak risk and reward ratio kita nak tinggi lah. Kalau tak ni kita buat banyak kali, memang teknik kita bagus ni. Tapi kerja banyak lah. Banyak kali kerja. Buat. Kejap betul, kejap salah, kejap betul ke. Walaupun betul banyak kali ke apa ke semua. Rasa yang lama lah kita jadi penat, macam tak baloi. So ni perumpamaan lah yang nampak macam mana. Satu yang pernah rasa yang macam ni, macam IQ option. So IQ option dia punya risk and reward dia 1:0.8 lah. Kalau kita buka IQ option tu, yang saya belajar dengan AA tu, dia punya reward dia kalau kita letak 1 USD, kita entry 1 USD. So kalau kita salah, kita akan loss 1 USD. Kalau kita betul, kita akan untung. Tengok apa persen time tu berapa. Kalau 90%, kita untung 90% lah. So maksudnya risk and reward ratio dia 1:0.9 lah. Maksudnya 90% lah. Bukan 1:1. Tu risk and reward ratio dia. So memang penat lah buat kerja IQ option tu. Entry masuk, betul loss. Betul loss. So dia punya nyawa dia bagi ada 5. So kalau kita betul, kita dapat cover semua yang kita loss lah. Tapi kita punya untung tu pun sikit juga. Maksudnya dalam 1:0 ni. Maksudnya kita dah risk kan sampai kalau 4 nyawa kita dah risk 50 USD. Tapi kita punya reward kita dapat mungkin dalam 2 USD je. 2 atau 3 USD. Maksud kita risk 50 USD, reward kita 3 USD. So RR dia tak apa nak cantik lah. Kurang bagus sikit lah kalau main IQ option tu. Yang nampaknya begitu. Jadi kalau kita direct 5 kali berturut-turut, kita loss, kita terus MC lah. So macam tu lah. So kalau macam kita dah risk 50 USD, maksudnya dah 4 nyawa. 4 nyawa kita risk 50 USD. So kita cakap okey tak nak dah, cukup lah kita simpan lagi 50 USD. Kita buat lagi jadi 4 lagi nyawa. Kita buat lagi jadi 4 nyawa. So kita kena trade
50 kali untuk nak cover balik. 50 kali kita kena betul untuk kita nak cover balik 50 USD yang kita lost tu. Tu agak susah. Tu dia punya lebih kurang lah 50 kali ke, 45 kali ke, 40 kali ke. So sama macam IQ option lah. Kalau risk and reward lemah. Walaupun teknik tu sedap, power, memang teknik power, nyawa pun okey lah, ada 5. Tapi nyawa dia pun kalau 5 tu sikit lah. Nah banyak sedap 100 nyawa lah. 100 nyawa memang kita boleh tahan lama lah dekat dalam market. So teknik macam-macam lah. So sekarang ni kalau ikut kat sini paling minimum, orang cakap paling busuk pun, paling bodoh pun, kenapa orang cakap MM ni penting, risk management ni penting, sebab dekat sini lah. Ni yang paling busuk lah. Yang paling busuk dekat sini. Nyawa biarlah ada banyak, teknik tak power lagi tak apa. Tapi kalau kita pandai kawal risk and reward ratio, nyawa kita banyak, kita boleh survive lah kat dalam market walaupun kita newbie. So bayangkan kalau kita pro, maksudnya kita punya nyawa ni hebat, banyak, teknik pun kita power, risk and reward ratio kita power. Ini memang kita boleh jadi kaya cepat lah kat dalam market. So kalau nyawa kita fail, teknik kita fail, tapi risk and reward kita bagus, still kita boleh survive juga dalam market lah. Still kita boleh survive. Risk and reward ratio ni penting lah. Kalau 3-3 fail, tak payah trade lah. Kalau 3-3 fail tak payah trade. Kalau nyawa kita banyak, teknik kita fail, risk and reward kita pun fail, macam mana? Maksudnya ni bukan newbie ni, ni macam gamble lah ni. Ini dah macam gamble dah. Kalau yang macam ni, masuk, tak tahu teknik pun tak tahu, 50% risk and reward ratio pun kita tak ada ni. Kita just gamble aja. Asal biru close, asal ada untung, asal ada ni apa semua benda, memang nyawa kita banyak. Ini bagi saya nampak macam gamble lah. So kalau kita punya nyawa tak banyak, RR kita pun tak banyak, tapi teknik kita power, ini bukan full margin. Ini tak tahulah nak cakap. Maksudnya kita dah macam full margin, tapi ini orang panggil full margin asal biru close. Dia jadi macam full margin tapi asal biru close. Walaupun teknik dia power, memang dia boleh win. Banyak kali dia boleh win. Tapi sekali dia salah, meninggal. So macam tu lah. So kalau ikut saya sekarang ni, orang yang pro ni nombor 1 macam ni lah. Macam ni lah. 3-3 bagus lah nombor 1. So kalau kurang sikit, teknik tak power tak apa. Tapi yang cakap nyawa tu biar banyak, risk management pun banyak. Ni nombor 2 lah. Ni paling elok yang ni lah. Nombor 2 paling elok. Maksudnya tak apa teknik tak ada. Tapi kalau kita dah pro pun, kalau ni, kalau nak full margin apa semua benda, ni lah nombor 3. Yang penting risk and reward ratio ni. Yang penting. So kita ikut susunan. Mana paling best, mana paling worst. So ni 1. Ini 2. Ini 3. So nombor 4. Ni lah. Paling last ni orang cakap risk and reward ratio lah. So macam tu lah maksudnya sekarang ni. Nak cerita pasal nyawa, teknik, risk and reward ratio. So jadi macam ni lah. Kalau kita kawal kita punya risk and reward ratio, kita takkan MC. Lepas tu kalau kita punya nyawa banyak, kita kebal. So kalau teknik kita ni bagus, lepas tu kita ada 10 teknik yang bagus, memang kita holy grail lah. Itulah macam dia cakap holy grail lah, teknik lah. Kita tak ada teknik yang paling bagus kat dunia ni, tak ada. Tapi mesti 90%, 99% win rate dia. Mesti ada satu kali kita fail, salah. So kalau kita ada 10 teknik yang 99% win rate, kita pecahkan lah modal kita ikut ni 10 teknik tu. So macam tu, InsyaAllah boleh survive kat dalam market. Boleh hidup lama lah. Okay, tu saja. Tu je kot benda nak kena bagi tahu pasal MM ni. Nanti kalau ada yang rasa nak kena update, rasa nak kena bagi tahu, akan buat video baru lagi lah, sambungan dia. Okay, tu saja. Assalamualaikum.